ini antara aktiviti yang boleh kita dedahkan kepada anak-anak kita. Ni dia, kalau anda dapat saksikan, ini adalah satu orang kata gambaran di mana kita ada satu penceritaan kat sini dan kita akan lukiskan orang kata adegan tersebut dalam bentuk komik. Dan saya terus nak memperkenalkan coach kita, jurulatih kita, Cik Fairul Hafiz Razali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah sebelah-sebelah dah saya nak belajar hari ni. Okey. Mungkin boleh kongsikan antara step pertama. Step pertama untuk anak-anak kita ni, dimulakan dengan langkah yang betul dulu. Sebelum melukis komik. Okey. Saya teruskan. Okey, jadi untuk permulaan, seperti biasa kalau kita nak start melukis komik di rumah, kita ada dua. Satu teknik digital dan tradisional. Jadi hari ini saya nak tunjuk teknik tradisional. Yang mana of course kalau nak lukis kena ada pensel, kena ada kena ada kertas, kena ada pemadam, pen dan sebagainya. Dan lagi satu, kita kena idea apa benda yang kita nak ceritakan. Kita nak membuat cerita untuk visualkan supaya pembaca boleh tahu apa idea kita, apa mesej yang kita nak bagi. Okey. Jadi dalam lukisan ini adalah ada satu penceritaan lah. Memang kita kena melukis berdasarkan situasi ini. Tapi sebelum itu kita nak perkenalkan adik-adik kita. Kalau anda dapat saksikan buku komik tadi kan, saya dengan Afad dah sebutkan tadi. Buku itu diterbitkan hasil karya oleh adik-adik kita bersama kita hari ini. Kita terus perkenalkan di sebelah saya Atalia Zahra Azam. Ya, ada di sini, dan juga adik Nur Imani Anas kat situ. Danish Ali Farid Muhammad Zulkifli dan juga Fatimah Yasmin Zaidi. Afad. Yang ni bukan murid sebelah saya ni. Bukan. Ini mak murid. Okey, bersama dengan saya sekarang Ketua Biro Bakat PABG Puan Fairuz Suhana Roslai. Jadi saya percaya bahawa idea-idea anak-anak murid ni melukis ni datangnya daripada PABG ni. Sebab apa? Sebab bukan semua sekolah yang ada kelab yang mana boleh buat komik-komik ni kan. Okey, jadi mungkin saya tanya satu soalan dululah sebelum bersama dengan Sofia kat sana tu, idea tercetus tu nak buat kelas macam ni. Actually kelas bakat ni kita buat kita start pada tahun 2018. Okey. Medium ni kita buat untuk anak-anak menengahkan bakat mereka lah. Selain pada komik, kita ada kelas bakat ukulele, teater, pengucapan awam, gitar, macam lagi lah. So sebab kelas bakat ni kita buat waktu malam. Oh, malam. Malam. So lepas kelas malam mereka santai-santai datang sekolah untuk kelas lah. Coach kita ambil daripada sama ada daripada parents ataupun ada coach luar. Baik. Itulah permulaannya, Sofia. Okey. Jadi dengan cerita Sofia nak melukis Mengambil dan memberikan cue. Okey, Sofia lukis. Okey, adakah kita akan lukis bersama dengan adik-adik kita ke bagaimana? Mungkin saya perlu diajar dululah. Okey, coach. Langkah pertama bagaimana? Situasi ni ibu ni hari-hari masak ayam goreng. Saya nak makan pizza pula. Dia mungkin ada ibu figuranya dan juga pizza. Okey, kalau kita tengok di sini ada dua situasi. Situasi pertama adalah berkenaan satu family yang agak mewah sikit, jadi anak dia makan memilih. Jadi hari itu dia beritahu kat mak dia tak nak ayam, dia nak pizza. Jadi mak dia kata dia tak dapat gaji lagi. Jadi kita kena rakamkan situasi itu macam mana. Baik. Okey, jadi first yang kita kena tahu, bila ada dua dialog, biasanya dia akan melibatkan dua watak. Jadi kita kena berimajinasi macam mana kita nak buat dua watak. Satu watak anak dan satu lagi watak ibu di situasi yang pertama lah. Baik. Okey, jadi seterusnya kita ambil pensel. Pensel ni adalah satu alat yang kita buat lakaran. Seperti biasa kalau saya ajar anak-anak yang ni, kita akan buat bentuk dulu. Sebab apa-apa pun bila kita nak buat, kita akan buat bentuk terlebih dahulu untuk menggambarkan situasi. Sama ada bentuk tu dia punya pandangan sisi ataupun pandangan depan. Jadi saya mengambil langkah yang seterusnya untuk buat pandangan daripada sisi lah. Sisi sebab dia nak menghadap, nak facing anak dia dalam bercakap kan. Jadi macam tu. Okey, bila kita dah buat bulat, Cik Sofia boleh buat bulat dulu. Okey, bulat gambarkan kepala, lepas tu buat di bahagian di leher. Dan seterusnya buat bahagian badan agak separuh lah sehingga ke bahagian lengan. Baik. Okey, lepas tu buat garisan mata. Ada garisan mata? Garisan mata, line mata hingga ke telinga. Okey. Dan seterusnya kita pergi ke bawah sikit untuk garisan hidung sebagai tanda. Okey. Dan seterusnya bahagian mulut.
Jadi setiap bahagiannya kena ada penandaan dulu ya. Bukan freehand kita lukis macam tu saja, Coach. Dia sebenarnya kalau lebih orang kata lebih untuk dia punya dia lebih macam ni lah. Kalau kita nak buat rumah, kita kena buat plan. Oh, betul. Sebab takut nanti rumah tu roboh. Jadi kalau kita nak lukis pun kita kena buat plan dia dulu. Sebab kalau kita boleh lukis terus tapi takut nanti benda tu jadi tak berapa, dia punya komposisi dia tak berapa elok lah. Lebih kurang. Baik, sementara saya dengan Coach, saya mengikut langkah Coach ni, Pak boleh melihat yang itulah ada dia. kita ni lah lukis. Kalau kita tengok dekat sini, situasi yang Sofia buat di sana sama saja seperti mana yang adik-adik kita ni buat, dan adik-adik kita ni sebelum datang dekat MHI ni dia dah buatlah lakaran kan menggunakan pensel sahaja. Jadi sekarang ini adik-adik kita ni nak mencantikkan lagi seni karya adik-adik kita ni. Kalau kita lihat dekat sini, ini baru 4 orang student. Okey, keseluruhannya ada berapa orang pelajar yang masuki ke kelab ni? Kalau kelab komik kita ada 50 pelajar. 50 pelajar. Yes, kita bahagikan pada 3 kelas. Kelas beginner, intermediate dan advance. Oh, okey. Jadi adakah setiap pengkhususan kelas itu bergantung kepada umur mereka ke atau bagaimana? Tidak. Actually modul sama. Cuma pendekatan latihan tu berbeza mengikut kelas-kelas tu lah. Macam advance lebih tough and padat, beginner lebih ringan dan mudah. Okey, macam adik Danish kita ni, dia kelas apa ya? Adik Danish? Dia kelas Ejen Ali? Oh, dia okey, kita beginner kita panggil kelas Upin-Ipin. Intermediate kita panggil kelas Bobo Boy. Untuk advance kita panggil kelas Ejen Ali. Oh, okeynya. Advance lah awak. Sambil lukislah. Dia baru suka tengok muka saya rasanya. Okey, jadi adik Danish dah berapa lama dah buat lukisan ni? Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Jadi daripada darjah? 3. Darjah 3, sekarang ni dah darjah 5 lah? Darjah 4. Darjah 4. Okey. Jadi masa mula-mula masuk kelas ni, siapa yang bagi galakan? Adik Danish nak masuk ke ataupun mak yang suruh ke atau bagaimana? Dari mak bapak saya yang bagi Informasi lah. Jadi apa yang adik Danish lukis waktu ketika masuk kelas tu sampai sekarang? Ingat tak? Dah tak ingat dah. Dah ingat dah. Okey, baik. Kita nak tanya siapa lagi ni? Adik. Kejap. Kita nak tengok ni. Fatimah. Okey. Imani. Ni adik Imani. Usianya 12 tahun. Kalau yang Danish tadi masuk Ejen Ali, awak masuk kelas apa? Sama Ejen Ali. Ejen Ali jugalah. Ya. Okey. Ingat tak waktu yang masa masuk kelas tempoh hari, yang kelas yang pertama tu, apa yang dilukis waktu ketika tu? Saya ingat kita lukis cara nak buat muka semua tu lah dulu. Lepas tu baru pergi ke badan dan haiwan-haiwan semua tu. Background sekali. Okey, jadi maknanya dia diajar daripada daripada yang senang. Jadi sekarang ni dah masuk kelas advance ni yang paling susah lah. Ya. Jadi apa antara yang susah, yang paling susah sekali nak buat lukisan ni? Mungkin buat yang tangan ke haiwan semua tu lah. Oh, tangan haiwan lah. Okey, jadi kita dah sampai paling kecil, paling cilik dekat sini, Fatimah Yasmin. Usianya 10 tahun. Okey. Siapa minat tak melukis ni? Minat. Dalam banyak lukisan apa yang adik minat? Saya minat nak jadi artis. Minat nak jadi artis. Jap. Ni artis yang lukis ke artis yang menyanyi tu? Artis melukis. Artis melukis. Okey. Jadi dalam banyak-banyak kita lihat situasi-situasi macam ni kan, yang menjadi kegemaran lukisan adik Fatimah apa? Kegemaran. Yang lukisan yang macam mana? Macam tadi adik kat ujung sana tu dia kata yang paling susah nak buat haiwan, kaki apa semua. Macam awak? Yang paling senang? Paling senang bagi saya rambut. Buat rambut paling senang lah. Okey. Sana pula. Sana pula. Saya tengok ramai-ramai ni dia yang kidal. Orang cakap yang kidal ni dia mempunyai bakat yang tersendiri. Okey. Nama adik ni Atalia. Atalia usianya 11 tahun. 11 tahun. Okey. Jadi adik Atalia berapa tahun dah buat lukisan atau masuk kelas ni? Saya start masuk kelas ni je beberapa minggu lepas. So okey. Lepas tu saya lukis dalam 6 tahun. Adik memang mempunyai bakat dalam lukisan ke atau baru masuk kelas ni baru nak belajar ke atau bagaimana? Memang ada bakat lah. Ada sesiapa ke yang bagi galakan supaya adik masuk kelas ni ke? Tak tahu. Okey. Jadi ketika cuti sekolah ni apa pengisian yang adik buat?
Saya lukis favourite karakter saya. Okey. Tunjukkan apa favourite karakter awak. Larry, Barry, Cooper General, Mary dengan Pokemon Doodles lah. Nampak tak? Macam-macam adik kita ni. Dia ada bakat tersendiri. Tapi nak tanya kat adik Sofia ni. Ayah saya. Berapa tahun dah? Abang Afad. Berapa tahun dah? Tak payah pakai mic dah. Berapa tahun dah mula belajar ni? Dalam masa berapa tahun Saya rasa 5 minit je. 5 minit je? Kita dapat lihat, saksikan dekat sini wajah lukisan Sofia dalam masa 5 minit. Tapi dalam ramai-ramai ni Sofia memang mempunyai bakat lah. Kita tengok lukisannya. Hasilnya. Okey, ini apa yang coach nak buat ajar. Kita kena buat lakaran ini dan kena ada basicnya. Kalau anda dapat lihat garisan di muka dan sebagainya, itu adalah asas. Dan kita dah lukis figura ibu dan juga seorang anak yang kata kelaparan lah ya. Yang sedang beremosi sikit. Okey, berbanding dengan saya punya, tengok coach punya boleh? Tengok coach punya. Boleh lah. Dalam masa 5 minit. Okey, ini coach punya. Kita zoom kan. Oi, lebih kurang Sofia ya. Okey kan. Okey. Apa yang coach boleh lihat kat sini? Kita kena main dengan emosi juga. Dia ada rambut diterpacak dan sebagainya ada kan. Ada pegang sudu dan garfu untuk memberikan emosi supaya bila orang baca tu, orang tengok gambar dan orang tengok dia punya dialog dia, orang dah boleh faham sedikit apa yang berlaku situasi. Ini lukisan saya. Coach boleh komen tak? Okeylah, untuk lukisan ni bolehlah ada boleh dipolish lagi lah. Masuk ejali. Untuk mendapatkan lukisan lebih sempurna. Macam itulah, lebih kurang. Okeylah. Sebab saya ni baru belajar. Adik-adik kita ni dah belajar lagi lama betul tak, Fat? Dah advance. Okey, jadi adik yang pertama, adik Atilia namanya. Boleh tak tunjukkan dekat kamera hasil adik Atilia? Jom kita tengok. Cantiknya. Adik ni pun katanya minggu lepas baru masuk kelas Okey, kita zoomkan. Nampak tak tu ada perempuan baru seminggu? Seminggu? Kan? Ya, okey. Okey. Kita tengok adik Fatimah pula macam mana? Hasilnya adik Fatimah. Sempat lagi awak nak buat. Okey. Okey, adik Fatimah. Cantik. Okey, Danish pula. Okey, Danish. Tunjukkan dekat penonton. Tengok adik Danish punya lukisan. Okey. Ini adik Danish yang lukis sendiri tau semua ni. Bukan yang cikgu yang lukis. Dia yang buat lakar-lakaran ni tau. Okey. Nak tengok adik. Siapa namanya tadi? Iman. Imani. Okey, jom tunjuk. Adik Nur Imani Anas. Tapi kesemua kita lihat dekat sini memang mempunyai bakat yang tersendirilah kan. Jadi adakah mereka yang masuk dekat dalam kelas ni, kalau mereka yang tidak berbakat, adakah mereka diajar terlebih dahulu bagaimana lakaran nak dibuat atau bagaimana? Kita akan masukkan ke kelas UPIPIN. Kelas UPIPIN? Yes, kelas UPIPIN itu kelas beginner lah. Untuk coach ajar dia punya sutro ajar ke. Betul coach? Yalah, di kelas lah. Okey, kalau kita lihat dekat sini coach dan juga puan, ini antara komik yang telah pun terhasil. Dekat depan coach tu pun ada komik yang dihasilkan oleh pelajar ke atau bagaimana? Yang ni saya punya sendiri. Coach boleh kita bawakan ke situ. Kita bawa ke bahagian kita tengah tunjukkan. ni. Okey. Okey. Silakan. Jadi dalam masa beberapa tahun ini hasilnya coach. Okey, yang ni sebenarnya adalah hasil karya daripada pelajar-pelajar tahun 2022 lah. Okey. Jadi sebenarnya mengikut soalan tuan tadi, sebenarnya kalau untuk masuk kelas ni lebih pada yang orang yang berbakat sebab senang untuk diajar. Jadi kalau untuk yang bagi yang belum ada bakat tu mengambil masa sedikitlah dan mengambil bukan masa sedikit, masa yang agak lama juga. Macam mana dia orang nak kenali bentuk, nak buat lakaran menggunakan pensel, pen dan sebagainya. Dan sekarang ni pun lebih bagus sebab ada teknologi digital. Jadi sekarang sebarang lukisan boleh buat pakai tab, pakai phone, pakai PC dan lebih mudah. Tapi untuk pelajar ini adalah pelajar daripada Sekolah Kebahasaan Sri Pistana. Ya, betul. Anda kata kalau ada pelajar lain yang berminat, adakah mereka kena datang ke sekolah atau bagaimana? Yang tu kena berurusan dengan pihak PABG macam mana penerimaan untuk pelajar-pelajar luar lah. Baik. Satu tanya sikit lah, pendek saja. Kalau katakan ada mak ayah di luar sana, kenapalah buang masa duk lukis dan sebagainya, baca buku saja. Apakah pandangan puan sendiri supaya untuk menunjukkan ini antara aktiviti yang sangat sihat untuk anak-anak? Sebab daripada melukis boleh melahirkan melahirkan aktiviti berimaginasi yang positif untuk di-share pada Pembaca. Baik. pembaca lah. Okey.
Baik, okey, Sangat kita menarik. ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Fairuz Suhana, Ketua Biro Bakat PABG dan juga coach kita Fairul Hafiz Razali. Jadi kepada anda semua, jadi kita harapkan gunakanlah masa terluang ketika cuti sekolah ini untuk anda membuat pelbagai aktiviti-aktiviti. Contohnya macam ni, lukisan komik. Fatimah Yasmin Razi, tunjukkan lukisan lagi sekali. Fatimah, Semangat. adik Nur Iman Semangat. ni, Danish Ali, Ni saya punya. Atalia Zahra, ni dia. Okey, hebat-hebat semua ni, nampak tak aktiviti yang sangat hebat boleh Ya. mengisi masa lapang untuk anak-anak kita semasa cuti sekolah. Betul tu. Okey.